selamat datang. Di episod yang lepas, kita bercerita berkenaan hero demokrasi kita. Episod kali ini, kita nak cerita tentang demokrasi cara kita, orang Malaysia dan beberapa contoh jenis pentadbiran di dunia ini. Totalitarian, demokrasi, sosialisme, monarki. Tertanya-tanya kan? Tunggu. Jangan skip video ni dulu. Jom kita start. Totalitarian ini adalah satu sistem politik di mana satu pihak sahaja yang memegang kuasa dan rakyat tak berkuasa langsung. Totalitarian menekankan kuasa mutlak pada pemimpin dan parti politik yang berkuasa. Semua rakyat diperintahkan untuk mematuhi segala arahan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah, tanpa ada kebebasan untuk bersuara ataupun membuat keputusan sendiri. Bunyi macam diktator betul. Macam bos toksik kat tempat kerja korang. Dialah yang putuskan segala-galanya kan? This is the worst. Sebenarnya, tak ada negara yang mengamalkan totalitarian secara penuh macam zaman Hitler dekat Jerman dulu. Tapi ada je negara yang mengamalkan prinsip totalitarian dalam pemerintahan mereka untuk mengawal masyarakat, mengahadkan kuasa pembangkang dan kebebasan individu. Antara contoh negara yang mengamalkan sistem totalitarian yang agak penuh yang macam kita semua tahu is obviously Korea Utara. Kerajaan Korea Utara, dia kawal semua aspek masyarakat dan tak ada pihak pembangkang langsung. Rakyat sentiasa dipantau dan kebebasan asas seperti kebebasan bersuara dan pergerakan adalah sangat terbatas. Di China, pada zaman Mao Zedong, mengamalkan totalitarian secara melampau. Tapi China pada zaman sekarang hanya mengawal pembangkang, dasar pemerintahan, media dan internet saja. Sama juga dengan negara Turkmenistan dan Eritrea yang menggunakan kuasa totalitarian untuk mengawal pembangkang politik dan media. Kemudian, kita ada demokrasi yang memberikan kuasa kepada rakyat untuk membuat keputusan melalui sistem pengundian. Rakyat mempunyai hak yang sama untuk memilih wakil yang mereka percayai dan mahu mewakilkan mereka dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan negara. Senang cerita, demokrasi ni macam dalam family, semua ahli keluarga boleh menyuarakan pendapat untuk menentukan satu keputusan besar keluarga. Walaupun adik-beradik yang paling bongsu pun berhak untuk bersuara tau. Yeah, okay. Just about everyone. Kebanyakan negara sebenarnya pakai sistem demokrasi ni. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah United Kingdom, UK, yang menggunakan sistem Westminster dan Raja Berperlembagaan. Amerika Syarikat pun menggunakan sistem demokrasi berpresiden. Banyak negara Asia juga pakai sistem demokrasi seperti Singapura, Jepun dan India. Kemudian, kita ada sosialisme. Sosialisme ni adalah sistem politik di mana semua harta benda dipegang bersama dan semua orang mempunyai hak yang sama. Bunyi macam best kan? Semua orang ada harta yang sama dan kurang orang miskin. Tapi sebenarnya benda ni ada juga kekurangan dia. Jom kita explore. Pada prinsipnya, sosialisme mengutamakan kebajikan bersama dan penyelesaian masalah melalui kerjasama dan perkongsian sumber. Semua rakyat berpeluang untuk menikmati keuntungan dan kemajuan negara dan tak ada golongan yang tertentu yang mempunyai keistimewaan atau hak yang lebih. Sosialisme boleh diibaratkan seperti sebuah majlis makan potluck di mana semua orang membawa makanan atau minuman untuk dikongsikan. Setiap orang berkongsi apa yang mereka ada dan semua orang mendapat bahagian yang sama tanpa perbezaan kelas ataupun hierarki. Semua orang akan saling bantu-membantu satu sama lain untuk memastikan semua orang memiliki apa yang mereka perlukan. Bayangkan sebuah negara yang ramai dan pelbagai tetapi semua orang ada jumlah harta yang sama rata. Mungkin ada baiknya, mungkin masalah kemiskinan akan berkurangan. Tapi, adakah rakyat akan dapat kekayaan yang setimpal dengan usaha yang diberikan? Banyak orang bijak pandai yang mempunyai pendapat tentang sosialisme. Ada yang berpendapat bahawa sosialisme ini baik kerana harta dan kekayaan akan dibahagikan secara lebih sama rata tanpa mengira kasta ataupun pangkat. Namun, ada juga yang berpendapat bahawa sistem ini menyebabkan negara kurang cekap, kurang inovasi dan tak ada semangat keusahawanan yang menjadi pemangkin kepada ekonomi. Akhir sekali,
kita ada sistem monarki. Monarki ni adalah sistem politik di mana seorang raja ataupun ratu yang memegang kuasa politik dengan kuasa dan kekuasaan yang terhad. Biasanya, kuasa raja atau ratu terhad kepada isu-isu yang bersifat simbolik dan tidak terlibat dalam urusan pentadbiran harian negara. Oh ya, sistem ni pun diwarisi secara turun-temurun. Maksudnya, sesiapa yang memegang jawatan raja yang tertinggi adalah berdasarkan keturunan mereka sendiri. Contoh yang terdekat sistem monarki adalah di Brunei, Oman dan Saudi Arabia. Dalam negara-negara monarki, raja mempunyai kuasa penuh di atas kerajaan dan masyarakat dengan sedikit atau tiada langsung input daripada rakyat. Kuasa dan tanggungjawab raja monarki berbeza mengikut negara, tetapi secara amnya, mereka mempunyai kawalan dalam bidang pembuatan undang-undang, percukaian, dasar luar negara dan pelantikan pegawai kerajaan. Okey, jadi apa perbezaan antara semua ni? Totalitarian tu tak ada kebebasan langsung. Demokrasi adalah di mana rakyat itu berkuasa. Sosialisme maksudnya semua rakyat mempunyai kuasa atas pengeluaran serta pengagihan sumber, bukan pihak swasta. Monarki pula bermakna raja atau ratu yang memegang kuasa. Sistem-sistem ini diamalkan di pelbagai negara di seluruh dunia. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Yang penting, sistem ini bertujuan untuk membawa kebaikan untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir orang sahaja. Sekarang korang dah tahu kan tentang pelbagai sistem politik yang berbeza di seluruh dunia? Malaysia macam mana pula? Jom kita cerita pasal sistem politik unik dekat Malaysia. Kalau korang selalu dengar cerita pasal politik Malaysia, mesti korang tahu kan Malaysia ni negara yang demokratik, tapi cara kerjanya lain sikit dari negara lain. Di Malaysia, kita mempunyai sistem demokrasi yang membenarkan rakyat memilih wakil rakyat dalam pilihan raya. Setiap 5 tahun, rakyat Malaysia akan mengundi calon yang mereka rasa layak untuk mewakili kawasan mereka. Selepas mengundi, sebuah kerajaan yang terbahagi kepada 3 cabang utama akan terbentuk. Cabang-cabang kuasa ini adalah eksekutif, kehakiman dan legislatif. Cabang eksekutif terdiri daripada kementerian dan jabatan, semua mahkamah di bawah cabang kehakiman dan parlimen yang menjadi tempat membuat undang-undang merupakan cabang legislatif. Setiap cabang ini menjalankan fungsi masing-masing secara terpisah dan tidak bertindih. Jika tidak ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan kehakiman, maka kemungkinan akan terjadi konflik kepentingan dalam pemerintahan. Beberapa contoh konflik yang mungkin akan terjadi antara kekuasaan tersebut adalah 1. Kekuasaan eksekutif yang terlalu kuat, iaitu tanpa pemisahan kuasa, eksekutif mungkin memiliki kekuasaan yang terlalu besar dan tak terkawal. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, legislatif yang terlalu lemah. Tanpa pemisahan kekuasaan yang memadai, legislatif atau pembuatan undang-undang mungkin akan menjadi lemah dan tidak dapat mengawal cabang eksekutif. Ini menyebabkan keputusan-keputusan politik tidak telus dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Yang ketiga, kehakiman yang tidak bebas. Tanpa pemisahan kuasa, kehakiman mungkin tidak bebas dan dikawal oleh kuasa eksekutif ataupun legislatif. Ini dapat menyebabkan keputusan mahkamah tidak adil atau berat sebelah di kemudian hari. Yang keempat, konflik kepentingan. Tanpa pemisahan kuasa, konflik kepentingan antara ketiga-tiga cabang kuasa tadi akan terjadi dan akan menyebabkan keputusan-keputusan politik tidak efektif, tidak konsisten dan tidak menguntungkan rakyat. Oleh kerana itu, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan kehakiman sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan pemerintahan negara. Selain daripada itu, di negara ini ada sistem raja berperlembagaan yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Agong ni ketua negara tapi mempunyai kuasa simbolik yang terbatas seperti memberi perkenan kepada undang-undang, memilih Perdana Menteri, membubarkan parlimen dan memberi gelaran kebesaran kepada individu-individu yang tertentu. Alah, yang macam datuk-datuk Tan Sri tu. Macam tu lah.
sistem raja berperlembagaan kita ni ada persamaan dan perbezaan dengan sistem raja berperlembagaan di UK, terutamanya dari segi kedudukan raja. Di Malaysia, Yang di-Pertuan Agong dipilih dari antara sultan-sultan negeri. Kuasa mereka terbatas dari segi pelantikan Perdana Menteri dan pembubaran parlimen. Manakala di UK, raja atau ratu adalah ketua negara. Di Malaysia, Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja menjadi pelindung agama Islam. Manakala di UK, ratu atau raja adalah ketua kepada Gereja Katolik. Kesimpulannya, walaupun ada perbezaan dari segi sistem raja berperlembagaan di Malaysia dan di UK, kedua-duanya ada banyak persamaan terutamanya sebagai simbol pemerintahan negara dan peranan sebagai ketua negara yang terbatas. Lagi satu, sistem demokrasi kat Malaysia ni pun membolehkan rakyat merayakan perbezaan budaya dan kepelbagaian mereka. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia adalah perayaan yang penting untuk meraihkan kepelbagaian etnik dan kebudayaan di Malaysia. Kita punya demokrasi ni punya kebebasan untuk rakyat Malaysia bersuara dan menyatakan pendapat tentang isu-isu penting yang mempengaruhi negara. Protes dan kempen, advokasi pun cara untuk berpolitik, tapi kenalah berhemah dan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Jadi, Malaysia ni apa? Ada undi lah, ada demokrasi lah, ada sistem beraja lah. Korang rasa sistem demokrasi Malaysia ni macam mana sebenarnya? Itulah gambaran tentang sistem demokrasi kat Malaysia ni. Melalui demokrasi, rakyat Malaysia dapat memilih wakil rakyat mereka dengan menyuarakan pendapat mereka. Jangan lupa belajar lebih banyak pasal politik dan tunjuk kekuatan undi korang di tempat mengundi. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa kongsi dengan kawan-kawan anda.